Kita masalah bila tengok orang senyum. Sepatutnya kita ini masalah bila tengok orang berduka cita. Apatah lagi yang berduka cita itu saudara kita. Pada hari kita boleh berdengar begini, hari kita boleh berbincang tentang Islam begini. Saudara-saudara kita di Myanmar dibakar, disembelih. Bukan sebab apa pun, sebab mereka beragama Islam. Kalau kita pergi berceramah di Myanmar, kita pergi bagi tahu Islam di Myanmar, kita balik selamat, alhamdulillah. Tetapi orang yang jemput kita itu akan dipanggil, akan ditangkap, akan diseksa dan sebagainya. Oleh sebab itu kita tak boleh pergi rodong je, pergi buat amal kebajikan di Myanmar. Kita pergi tu dengan harapan kita menyenangkan mereka, padahal kita pergi buat bala yang tidak tertanggung oleh mereka. Selepas kita balik, jadi kita kena merancang. Tak boleh pergi main rodong je. Memang kita nak buat kebaikan, tapi sebenarnya mereka menerima musibah. Kemudian kita pula bijak, pergi bagi 15,000 katakanlah, banyaklah konon-kononnya. Jadi kita balik tulis dalam internet dan sebagainya. Kemudian mata-mata mereka baca dalam internet, baca dalam surat khabar kita. Mereka akan pergi cari orang yang dapat tadi. Gambar-gambar yang kita sebarkan itu akan dicari, dan duit itu diminta semula. Jadi kita kena bijak dalam membantu. Jangan kita rasa kita membantu, tapi sebenarnya kita menyusahkan. Akhirnya orang kata, kalau dia orang tak mari pun bagus. Jadi ini suasana di sana. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak membantu. Sebab kita ini diberi nikmat kesenangan, dan Allah kata dalam setiap nikmat itu ada ujian. Susah macam mana pun kita di Malaysia ini, kita adalah senang. Dan senang macam mana pun saudara-saudara kita di luar sana, mereka adalah susah. Orang Palestin, kaya-kaya orang Palestin, gaji saya ni susah nak sedapat di Palestin. Tetapi tak senang juga mereka, sebab 4 minit sekali bom. Setiap 4 minit jatuh satu bom. Dalam peperangan lah, sekarang ni tak lah. Sekarang ni setiap hari ada pembunuhan. Itu senang lah tu. Kalau susah, setiap 4 minit jatuh sebiji bom. Cuba kita bayangkan, nak buat apa duit banyak ketika itu. Jadi kita jangan, kerajaan dia bayar gaji mahal pada kita. Jadi kita pun tolong apa lagi, kaya dah dia. Bukan begitu. Kita kena menilai dengan penilaian yang adil. Dia dekat sana harga lembu seekor bukan RM1,000. Satu bahagian lembu itu $1,000. Kita nak korban satu bahagian $1,000. RM1,000. Satu bahagian RM1,000. Sebab tu orang tak berkorban di Palestin, orang berkorban di Myanmar, orang berkorban di Sudan. Sebab di Somalia, sebab sana murah. Jadi kita menolong yang paling murah yang kita boleh tolong, bukan yang paling mahal. Sebab dalam tolong itu, tolong orang, tolong juga kita, siapa nak tolong. Itu ada istilah kita. Jadi semua orang melakukan kebaikan-kebaikan begini, dia akan menyesal pada hari akhirat, kerana dia mampu untuk melakukan lebih baik, tetapi dia lakukan setakat ini sahaja. Jadi buat baik berpada-pada itu adalah sangat-sangat salah. Buat baik, baik habis. Buat jahat jangan sesekali. Bukan jangan sekali. Sekali jangan, banyak tak apa. Bukan. Sekali pun jangan buat jahat.
Tapi kita akan buat juga. Jaga macam mana pun kita akan terjatuh juga dalam kesalahan. Kerana kita ini diciptakan dengan penuh kemampuan untuk melakukan kesalahan. Kita ini disediakan dengan penuh peralatan untuk melakukan kesalahan. Lidah kita yang petah berkata-kata ini mudah untuk mengumpat orang lain, mudah untuk mencemuh orang lain. Telinga kita yang sempit ini luas untuk mendengar umpatan, untuk mendengar maksiat. Mata kita yang sepet ini, orang Melayu ni mata dia taklah luas macam orang India, tetapi cukup luas bila tengok kemaksiatan. Kaki kita yang gagah ini laju untuk melakukan kemaksiatan. Ya, semua ini hanya boleh berubah dengan kawalan iman dan kawalan takwa. Dan surah ini nak bawa kita kepada ketakwaan ini, nak bawa kepada keimanan ini, bahawa kita apa setiap yang kita lakukan pasti akan dihitung oleh Allah, akan dipamerkan semula oleh Allah, dan akhirnya menjadi untung nasib kita di akhirat kelak. Untung rugi nasib kita di akhirat kelak. Setiap apa yang kita lakukan, setiap tindak tanduk kita. Jadi tidak ada jalan lain melainkan kita beristighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, dan meringankan diri kita mendekati suruhan dan perintah Allah, serta menjauhi larangan dan amaran Allah. Jadi surah ini tadi adalah surah yang sepatutnya kita rasa takut, kita rasa kerdil, kita rasa kita ini adalah orang yang paling layak diazab oleh Allah SWT. Dan surah ini akan mendorong kepada kita keinsafan, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq menangis mendengar surah ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu jangan sampai bergegar di telinga saja, harus bergegar di hati kita. Jadi Syekh Qutb sekali lagi menyebut bahawa surah ini adalah surah yang menggoncang hebat bagi hati-hati yang lalai. Satu goncangan yang dahsyat pada hati-hati yang lalai. Dan surah ini adalah satu surah yang sangat-sangat menjadi kerisauan orang-orang yang beriman. Dan surah ini adalah sumber motivasi bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kalau surah ini tidak mampu untuk mengubah hati kita menjadi lebih taat kepada Allah, maka kita harus membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang membunuh hati kita. Ada 4 perkara yang disebut oleh ulama yang boleh mematikan hati. Pertama, hudul al-kalam, cakap banyak. Cakap banyak ni bukan yang, kalau banyak je yang diperlukan, dia tidak pergi hudul. Banyak yang terlebih daripada yang diperlukan. Contohnya kita tanya orang, apa khabar? Baik. Suami macam mana? Sihat. Dengar kata, itu lebih. Dan nak masuk ke dengar kata tu, itu lebih. Tak perlu. Jadi itu dipanggil fudul. Fudul ini lebih daripada yang diperlukan, bukan banyak. Banyak ini kadang-kadang orang tu bercakap banyak, tapi semua dia bercakap tu penting. Contohnya mengajar. Mengajar bahasa Arab untuk pelajar-pelajar. Memang kena bercakap banyak. Masuk tu bercakap sampai keluar. Itu pun tak faham lagi. Macam tu juga mengajar benda-benda yang berat, jadi kena bercakap. Itu lain. Yang bercakap banyak yang dimasukkan di sini adalah bercakap yang tidak perlu. Tanya orang sampai habis, selesai. Boleh lepas tu boleh buat novel pasal orang tu. Itu cakap banyak. Itu fudul. Kemudian fudul mukhalatah, fudul al-ikhtilat,
Lebih bergaul. Bagus kita menjadi orang yang bermasyarakat. Bukan masalah kita bergaul dengan ramai orang tu salah. Tapi bergaulan kita itu melebihi daripada yang diperlukan ataupun dibolehkan oleh syarak. Bergaul tak kira lelaki perempuan, anak dara orang, bini orang, semua kita bergaul. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Kalau tengok rakan sekerja tu dah macam adik-beradik, bertepuk bertampar, itu adalah fudul. Itu boleh mematikan hati. Itu adalah dosa-dosa kecil yang kita rasa ringan. Tak ada apa pun, sembang je. Bersembang lelaki dan perempuan tanpa ada sebarang tujuan adalah lara, adalah haram. Takkan tak boleh, Ustaz? Bukan Ustaz yang kata tak boleh, Allah yang kata tak boleh. Macam mana kita nak bersembang pada Allah kata jagalah pandangan, tengok pun tak boleh. Ini bersembang bertentang mata. Lama-lama yang tak lawa pun jadi lawa, yang tak handsome pun jadi handsome. Akhirnya berlaku keretakan rumah tangga sebab dia rasa ada orang lain yang lebih cantik daripada isteri dia, yang isteri pula rasa ada orang lain lebih handsome daripada suami dia. Jadi inilah dipanggil fudul al-ikhtilaf. Dan ini berlaku dalam banyak agensi di dalam negara kita. Perubatan ke, pendidikan ke, perniagaan ke, berlaku. Pergaulan bebas. Habis tu, macam mana kita nak buat? Memang kita duduk negara ni, kita kena praktiskan Islam sedikit demi sedikit. Memang mula-mula orang pejabat itu akan boikot kita. Dia ni semua tak boleh. Ini yang disebut sebagai man ahya sunnati yawma amataha falahu ajru mi'atu syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku pada hari sunnahku dibunuh oleh manusia, maka baginya pahala 100 syahid. Nak dapat pahala 100 syahid takkan tak mau sakit langsung. Kena boikot tu biasalah. Jadi ini fudul al-mukhalafah. Kita kena sedikit demi sedikit menolak fudul al-mukhalafah ini, supaya kita jaga hati kita untuk terus hidup. Kemudian yang ketiga, fudul ta'am, terlebih makan. Jangan tengok makan tu, ustaz boleh cakap lah, dia berat ideal. Tak ideal juga, lebih 2 kilo. Jadi apa yang masalah dengan fudul ta'am? Makan non-stop. Makan sebab rasa nak makan, bukan sebab rasa lapar. Rasa nak makan cendol, padahal baru lepas 2 pinggan nasi. Pergi cari cendol pula, makan. Jadi itu fudul ta'am. Ini boleh membunuh hati. Sebab itu tidak ada ulama-ulama zaman dulu lah, ulama sekarang ni ramai je yang sihat-sihat ni. Ulama zaman dulu semuanya kurus. Selalu orang nampak tulang-tulang mereka. Bukan koyak isi tu, tapi daripada kulit tu nampak dah tulang mereka. Ini almarhum Said Ramadan Al-Buti selalu sebut ni. Aku heran melihat ulama-ulama hari ini. Mereka mengah berjalan bukan kerana banyak berdakwah, tapi kerana banyak makan. Berat perut mereka. Ini Ramadan Al-Buti almarhum kata. Allah yarham. Syahid Syekh Ramadan Al-Buti. Ustaz dia cakap dia. Saya pun kalau tengok makan ni, kena yang kita berkenan tu, sedap je. Tapi alhamdulillah tak berkenan benda-benda yang menggemukkan, jadi tak gebuk lah. Jadi kita kena jaga.